Assalamualaikum pembuka kata. Buat pendengar yang baik hati, marilah bersama hayati cerita apabila keikhlasan menjadi sakti. Nun jauh di hujung kampung, terdapat sebuah sekolah yang mempunyai 1001 cerita. Aku merupakan salah seorang murid di sekolah itu. Guru-gurunya komited dan penuh berdedikasi. Murid-muridnya pula mempunyai pelbagai gelagat dan kerena. Ada yang nakal di belakang guru, tetapi apabila berhadapan dengan guru, pidak semut pun tak mati. Ada pula yang suka menimba ilmu. Apabila sekolah mengadakan aktiviti, pasti muka dia sahajalah yang mengambil bahagian. Menurut mereka, pengalaman amat penting untuk membentuk sikap mereka apabila dewasa kelak. Baguslah begitu. Meluntur buluh biarlah daripada rebungnya. Itu baru mukadimah. Tapi dah tak sabar nak dengar cerita aku, kan? Pada hari ini, aku akan menceritakan mengenai kisah seorang pengawas di sekolah aku. Namanya Azwani. Azwani mempunyai paras rupa yang menawan. Wajahnya bujur sirih, matanya umpama bintang kejora, hidungnya mancung bak seludang, warna kulitnya kuning langsat. Dia seorang yang tinggi lampai. Apabila Azwani melintas di hadapan kami, maka akan berguguranlah bunga-bunga sakura daripada rantai pokoknya. Sungguh indah ciptaan ilahi. Tetapi aku tidak pernah bertegur sapa dengan Azwani. Biarpun gadis itu ramah dan selalu tersenyum, tetapi aku berasa rendah diri untuk menjalinkan persahabatan dengannya. Sudikah dia berkawan dengan aku? Aku hanyalah seorang murid yang sering mengelak daripada menyertai apa-apa aktiviti di sekolah itu. Kewujudan aku juga pasti tidak disedari olehnya. Pada suatu hari, sekolah aku telah mengadakan pertandingan menulis cerpen. Aku mendapat tahu bahawa murid yang memenangi pertandingan itu akan berpeluang menyertai pertandingan cerpen peringkat daerah. Yang lebih menarik perhatian aku ialah sesiapa yang menang pertandingan ini akan menyertai pertandingan menulis cerpen peringkat daerah bersama-sama Azwani. Wah, umpama pucuk dicerita, ulang mendatang. Inilah masanya untuk aku cuba mendekati Azwani. Persoalannya ialah, aku tidak pandai menulis cerpen. Aku tidak berbakat dalam penulisan cerpen. Jadi, apa harus aku lakukan untuk menjayakan impian aku itu? Bersahabat dengan Azwani? Aku akhirnya mendapat satu idea. Nabil pasti dapat membantu aku. Aku tahu Nabil sangat pandai menulis cerpen. Jadi, aku akan bayar dia supaya menghasilkan cerpen untuk aku. Aku mengaku sajalah yang cerpen itu aku yang tulis. Semuanya buah fikiran aku. Bijak. Bijaknya kau, Naim. Aku pun memulakan rancangan aku itu. Aku memujuk Nabil dan menawarkan wang bernilai RM100 untuk cerpen itu. Pada mulanya, Nabil tidak bersetuju. Namun, aku mengingatkannya bahawa wang tersebut boleh digunakan untuk belanja poketnya sehari-hari. Maklumlah, Nabil orang susah. Dia hanya ada neneknya sahaja. Termakan dek pujukan aku, Nabil akhirnya bersetuju. Beberapa hari selepas itu, aku pun menghantar cerpen tersebut kerana tarikh tutup penyertaan semakin hampir. Dudap, debaran semakin terasa. Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu sudah pun tiba. Hari ini, beberapa jam sahaja lagi, Cikgu Mior akan mengumumkan pemenang pertandingan cerpen yang akan pergi bersama Azwani ke pertandingan cerpen peringkat daerah. Keputusan akhirnya dipamerkan di papan kenyataan. Telahan aku benar. Namun aku memang tertera sebagai pemenang tempat pertama dalam pertandingan menulis cerpen itu. Tidak berapa lama kemudian, aku telah dipanggil oleh Cikgu Mior ke biliknya. Sebaik saja daun pintu dikuak, wajah pertama yang aku lihat ialah wajah Cikgu Mior. Zup! Mata aku bertembung dengan sepasang anak mata redup bak bintang kejora itu. Azwani sedang memandang aku. Namun, pandangannya itu seperti sedih dan kecewa.
Rupa-rupanya bukan kami bertiga saja di dalam bilik itu. Nabil juga turut berada di situ dengan matanya yang basah. Benar seperti apa yang kalian semua sangkakan. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Aku telah tertangkap sebagai penulis palsu. Rupa-rupanya, ketika aku menghulurkan wang RM100 kepada Nabil, Azwani telah ternampak kejadian itu. Apabila nama aku diumumkan sebagai pemedang, Azwani mula menyesyaki sesuatu yang mencurigakan. Tambahan pula, Nabil yang kerap memasuki pertandingan cerpen tidak menghantar penyertaan pada kali ini. Azwani akhirnya menyertai pertandingan menulis cerpen itu bersama-sama dengan Nabil, penulis sebenar cerpen itu. Beberapa bulan setelah peristiwa itu berlalu, aku telah menjadi insan yang lebih baik. Aku menyesal dengan perbuatan aku yang cuba memberi rasuah kepada Nabil demi mendekati Azwani. Walhal persahabatan itu boleh dijalinkan dengan keikhlasan. Aku meminta maaf dengan bersungguh-sungguh kepada Nabil, Cikgu Mio dan Azwani. Azwani dan Nabil telah menjadi kawan baikku kini. Meskipun tidak berbakat dalam bidang penulisan cerpen, aku mencari potensiku dalam bidang bercerita dan bacaan puisi. Dengarkan serangkap syair daripada aku sebagai penutup cerita ini. Rasuah itu bawa bencana, ramailah insan hidup merana. Kerana tamaknya manusia durjana, ingin memiliki dunia fana. Sekian, terima kasih.